Jadi, saya tertarik bekerja di syarikat ini kerana saya menghargai nilai-nilai syarikat dan saya yakin bahawa kemahiran dan pengalaman saya dapat memberi sumbangan yang positif kepada pertumbuhan syarikat ini. Okey, Cik Siti, jadi berapakah jangkaan ilham anda? Jangkaan allowance saya adalah 800 kerana saya pelatih. Apa yang awak boleh sumbangkan kepada syarikat ini? Apa yang saya boleh sumbang kepada syarikat adalah saya mahir dalam teknik fotografi dan sudikan video. Pada masa yang sama, saya pernah menjadi pengurusi kelab fotografi di sekolah dan saya juga mewakili uni menyertai pertandingan dan meraih tempat dalam pelbagai pertandingan. Saya yakin dengan kebolehan saya dapat membawa keuntungan kepada syarikat. Hello. Okey, baiklah Cik Kyle. Kenapa Cik nak kerja dekat syarikat ni? Kenapa saya nak kerja dekat sini? Sebab dia dekat dengan rumah saya dan lagi selesa untuk saya nak pergi kerja, tak ada jam. Okey, Cik Kyle, jadi berapakah jangkaan ilham anda? Sebab saya lelaki, allowance saya sepatutnya dapat ialah RM950. Sebab saya boleh buat kerja lagi banyak berbanding dengan perempuan. Apa yang awak boleh sumbangkan dekat syarikat kami ni? Saya boleh memberi sumbangan kepada syarikat kerana saya ada teknik fotografi dan juga saya boleh jadi muka kepada syarikat kamu. Sebab saya ada 10,000 pengikut di Instagram dan saya boleh buat iklan untuk syarikat kamu. Okey. Ini cantik, kan? Cantik oh? Atau saya paling cantik? Dua-dua cantik kan? Saya paling cantik lah. Lelaki tu tak kerja, memang tak kerja saya rasa. Dia main game saja. Awak kerja. Saya ada tengok. Macam mana prestasi seorang tu? Berdasarkan apa yang saya nampak, Kyle tu tak buat kerja langsung. Dia main game tadi. Tapi saya nampak dia buat je kerja. Lagi satu, tengok pengikut dia ramai. Bagus untuk syarikat kita. Kalau pandai boleh bawa keuntungan kepada syarikat, tapi dia boleh buat iklan juga. Tapi Apa tak apa? I nak lelaki. Bos, ada pelatih baru. Dia ada bawa untung kepada syarikat. Lagipun dia lelaki, dia boleh buat kerja. Tapi KPI Encik kan rendah. Lain dengan apa yang awak cakap. Saya bagi kasih sayang kepada awak. Tapi ni yang awak bagi kat saya. Baik bos, nanti kami Lagi satu, kenapa ialah Encik kan lebih tinggi daripada semua orang? Sebab dia lelaki ke? Ya betul bos, dia lelaki, dia kuat. Kalau perempuan banyak songek, ini tak boleh buat, itu tak boleh buat. Kalau macam ni lah kerana awak pentingkan diri, saya berhentikan awak jugalah. Bos, hello? Selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Hari ini, kami akan membentangkan projek kumpulan yang berkaitan tajuk kesesamaan jantina. Inilah ahli kumpulan kami. Merujuk artikel berita ini dinyatakan bahawa Malaysia lambat untuk membenarkan wanita memajukan kerjaya dalam pekerjaan bidang korporat. Hal ini dikatakan demikian kerana kemajuan tersebut agak perlahan berbanding dengan negara-negara lain. Oleh itu, isu ini perlu diambil perhatian oleh pelbagai pihak di Malaysia supaya kita dapat memberikan peluang yang saksama bagi kaum lelaki maupun kaum wanita sebagai tenaga kerja Malaysia. Artikel ini juga menyatakan bahawa wanita dalam kepimpinan atasan cenderung lebih terbuka dan jujur mengenai syarikat kendalian mereka. Oleh itu, inilah sebabnya kita perlu berada di sini untuk membincangkan mengapa kita perlu menghapuskan diskriminasi jantina. Di era yang semakin berkembang ini, kita berharap dapat melihat masyarakat yang lebih adil dan saksama termasuk dalam konteks alam pekerjaan. Namun, sayangnya isu ketidaksetaraan jantina masih meresap kuat di dalam seluruh lapisan masyarakat, memberikan impak negatif yang mendalam terhadap peluang, gaji dan pengiktirafan
terhadap pekerja berdasarkan jantina mereka, terutama sekali wanita. Dalam isu ini, kita akan menyenangi punca-punca yang berkaitan dengan kesaksamaan jantina di alam pekerjaan, mengupas akar permasalahan dan menyelidiki langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai alam pekerjaan yang lebih adil dan inklusif. Pemikiran tradisional adalah antara sebab mengapa wanita sering didiskriminasikan dalam bidang pekerjaan, kerana kebanyakan majikan berfikiran bahawa fokus wanita akan berpaling sekiranya mereka berkahwin lalu menjejaskan syarikat mereka. Mereka juga menganggap bahawa wanita adalah golongan yang tidak berkemahiran sebagaimana seorang lelaki, seperti mana zaman dahulu, walhal mereka sudah diberikan pendidikan sama seperti lelaki pada zaman kini. Kurang kesamarataan hak di tempat kerja juga merupakan salah satu sebab kenapa masih ketidaksamaan jantina berlaku. Terdapat berlakunya diskriminasi gender di kebanyakan majikan lelaki. Contohnya, gaji yang tidak setara antara pekerja lelaki-lelaki dan perempuan. Selain itu, ketidakseimbangan dalam kesempatan untuk berkembang dalam kerjaya. Selain itu, perkara yang paling penting adalah hak cuti haid dan melahirkan bagi wanita adalah mencabar. Seterusnya, terdapat pekerja mengalami diskriminasi kerana saiz badan, warna kulit dan pengalaman yang tidak cukup. Pekerja perempuan sering mengalami diskriminasi gender. Punca yang ketiga menyebabkan ketaksamaan jantina adalah keperluan kemahiran yang tepat. Sejak zaman dahulu, kaum wanita sentiasa dipandang rendah serta hak-hak mereka sentiasa dipinggirkan oleh masyarakat. Kekuatan dan keupayaan lelaki dan wanita adalah berbeza dan berlainan. Masyarakat kurang percaya bahawa wanita boleh mempunyai kerjaya yang berjaya berbanding dengan lelaki. Kebanyakan wanita mempunyai sikap yang prihatin, berusaha dan teliti terhadap kerja berbanding dengan golongan lelaki. Dengan ini, terdapat beberapa sektor kerja ingin mengupah golongan wanita seperti guru, tukang masak, tukang jahit, jururawat dan sebagainya. Walaupun golongan wanita mempunyai kemahiran yang tepat dalam berbagai bidang, tetapi juga wujud wanita bekerja sebagai juruterbang dan berjuruteraan. Oleh itu, isu ketaksamaan jantina tak patut wujud dalam masyarakat. Jadi, wanita mempunyai kemahiran yang tepat merupakan satu punca yang menyebabkan ketaksamaan jantina dalam pekerjaan dan masyarakat. Antara langkah dalam mengatasi masalah ketaksamaan jantina adalah menyokong keterlibatan wanita dalam pekerjaan. Bekas Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail pernah berkata, kadar penyertaan wanita dalam pasaran pekerjaan di Malaysia berada pada tahap 55.2% pada tahun 2018 berbanding lelaki pada tahap 80.4%. Ini bermaksud bahawa golongan wanita masih kurang dalam sektor pekerjaan berbanding lelaki. Jadi, golongan wanita seharusnya diberikan peluang untuk memajukan negara. Mereka juga boleh diberikan kepercayaan menjadi menteri dan ahli kabinet. Dan hal ini kerana mereka mempunyai kebolehan kepimpinan dan bekerja. Dan hasilnya peningkatan ekonomi negara dapat berlaku dan jurang ketaksamaan jantina dapat dikurangkan. Salah satu langkah untuk mengurangkan atau mengelakkan berlakunya ketaksamaan jantina adalah membuat laporan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan. Hal ini sangat penting untuk melaporkan diskriminasi dengan segera dan melalui saluran yang betul. Majoriti organisasi telah menyediakan sistem untuk melaporkan diskriminasi yang biasanya memerlukan sumber manusia. Kita harus mengemukakan bukti yang didokumentkan dan menyatakan maklumat apabila melaporkan pelaporan dan memastikan insiden itu diakui secara rasmi. Oleh itu, perkara ini akan membawa kepada penyiasatan. Sebagai pekerja, kita harus proaktif dalam mengikuti perkembangan siasatan dan tunjukkan bahawa kita komited untuk menyelesaikan masalah tersebut. Laporan insiden memperkukuh accountability tempat kerja anda dan menghantar mesej yang kuat bahawa diskriminasi tidak akan diterima atau tidak akan dilaku. Langkah ketiga adalah mengadakan program pendidikan dan kesedaraan seperti program tentang kesan buruk ketaksamaan jantina kepada masyarakat. Melalui ini, dapat meningkatkan perfahaman dan menentakkan maklumat jelas kepada setiap individu untuk meningkatkan kesedaraan ketaksamaan jantina.
Pihak berkuasa mengadakan program melalui media massa, sosial dan tempatan untuk menyebarkan maklumat tentang keburukan ketaksamaan jantina dan memberikan contoh kejayaan perempuan dalam berbagai bidang. Setiap individu memiliki nilai yang sama dan hak yang sama tanpa mengira jantina keutamaannya dalam pekerjaan. Kita haruslah memberi peluang sama rata kepada lelaki dan wanita untuk mengakses sumber-sumber negara yang mempunyai nilai-nilai sama dalam masyarakat. Jadi, langkah ini merupakan usaha yang paling penting dalam mengatasi ketaksamaan jantina dan akan membantu membina masyarakat yang lebih mengambil berat terhadap isu ketaksamaan jantina dan menggalakkan perubahan positif dalam budaya dan masyarakat. Kesimpulannya, isu keseksama jantina di tempat kerja adalah satu cabaran yang mendalam dan merentangkan kepelbagaian aspek, dari pemilihan kerjaya hingga kepada diskriminasi gaji dan peluang kenaikan pangkat. Memahami punca-punca pada isu ini dapat membantu masyarakat, organisasi dan pihak berkuasa untuk merancang dan melaksanakan langkah-langkah yang sesuai untuk mengatasi isu ketidaksertaan jantina di tempat kerja. Usaha bersama ini bukan hanya membawa manfaat kepada individu, tetapi juga memberikan sumbangan positif kepada pembangunan masyarakat secara menyeluruh.